Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba maw'izatan wa nura. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala man ja'alahu rabbuhu bil qur'ani hadiyan wa mubashiran wa nadhira. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Yang dihormati Fadil Tuan Imam selaku moderator, pengurusi Aljan Kuasa Masjid ataupun Surau As-Sabirin Damai Rasa, Muslimin dan Muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 10 hari bulan 9 2022 kita dapat bertemu sekali lagi di masjid ataupun surau kita ini dalam program majlis ilmu, majlis untuk memahami kitab Allah, majlis untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita cuba perbincangan yang saya bawa kepada para jemaah sekalian ini, iaitulah tentang dalam sebuah buku yang saya baca, nama dia Mawa'iz Al-Mufassirin. Artinya nasihat-nasihat daripada ulama tafsir. Ulama tafsir dalam kitab dia, selain daripada dia bincang tentang hukum, tentang makna ayat, kemudian dia bawa kepada kita nasihat-nasihat apa yang mereka dapati daripada hasil dia tafsir dan dia tadabbur Al-Quran. Maka nasihat itu sangat berguna kepada kita para jemaah sekalian. Karena itu tajuk yang saya akan bincang bersama dengan para jemaah sekalian pada kali ini, iaitulah tentang keagungan mukjizat Al-Quran mengubah kedudukan perjalanan dunia, bermula daripada zaman Nabi, dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke hari kiamat. Kita kata Alhamdulillah, Allah SWT yang menurunkan kitab Al-Quran. Kitab inilah dijadikan kitab hidayah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah kata, aku jadikan kitab ini menjadi petunjuk, pedoman bagi orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ini dari kalangan orang yang bertakwa. Kenapa kita minta? Sebab Allah sebut 2 kali ayat. Dia kata hudan linnas, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan diturun Quran. Quran itu fungsi dia menjadi petunjuk pada manusia. Tapi di awal surah Al-Baqarah Allah kata hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk hidayah kepada orang yang bertakwa. Maka di sini para ulama, dia panggil ulama tafsir ataupun ulama tadabbur ayat, dia akan kumpul ayat. Hudan linnas, Quran ini petunjuk pada manusia. Memang fungsi Quran nak petunjuk pada manusia. Tapi manusia yang menerima Al-Quran siapa dia? Al-Muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi Alhamdulillah, kita pula duduk di majlis kita pula di surau As-Sabirin. As-Sabirin ini mana orang yang sabar. Dahlah orang sabar di sini. Surau dia pula damai rasa. Rasa damai ke ramai rasa? Nah, kalau damai rasa maknanya saya rasa damai, tenang molek. Tak, sabar, damai. Allah cukup lengkap kita. InsyaAllah Allah Ta'ala jadi kami ini, kita semua ni minas sabirin, dari kalangan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu betul tanda. Lepas ni kita tanya, kata di para ulama, nak jadi orang sabar ni ada 3 perkara. Kita bila sebut sabar, kita nampak satu ya, sabar bila ditipu kesusahan, sabar. Yang sebenarnya sabar yang pertama, iaitulah sabar melakukan ketaatan, menunaikan tanggungjawab apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil kesabaran yang paling tinggi.
Sabar yang paling tinggi, sabar melakukan ketaatan. Kita hari ini Allah Ta'ala hantar kepada kita Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Syariat yang diberi kepada kita syariat as-samhah, mudah. Inna dina yusrun. Nabi SAW kata, agama aku ni mudah. Walai yushadad din ahadun illa ghalabahu. Tak ada siapa yang lawan agama ini kecuali dia kalah. Mana kalau kita tidak ambil jalan yang mudah, tuan-tuan dalam beragama ni kita suka yang payah-payah. Kalau fatwa ada dua, satu kata mudah, ni payah. Kita nak ambil yang payah, kita akan menyusah diri kita sendiri. Kecuali dalam masalah warak, dalam masalah keuangan contohnya, ada panel kata ini halal, ya panel kata ini haram, kita ambil jalan tengah, meninggalkan perkara syubhat, itu dituntut. Sama juga dalam kita beragama. Amalan ini memang jelas. Amalan ini ada dipertikaikan oleh para ulama. Kita mengatakan kenapa kita nak ambil yang dipertikaikan? Kalau yang jelas ada. Mana darjat yang pertama orang sabar melakukan ibadat. Susah juga kita nak lakukan ibadat ni. Nah, di antara ibadat yang bersifat harian, solat. Solat ni Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, khususnya bagi kaum lelaki muslimin, salatul jamaah. Solat berjamaah ni salah satu daripada agenda besar. Jadi kita kadang-kadang cukup waktu 5, kadang-kadang tak cukup. Oh, dia kata, ustaz, kita kerja tengah hari. Tempat kerja pun kita, alhamdulillah tuan-tuan, negara kita sudah merdeka 65 tahun. Baru je kita bendera pun tak turun lagi. Ya, betul tak? Tak turun lagi. Mana 65 tahun agama persekutuan, agama Islam, kita kata alhamdulillah. Walaupun tak boleh laksanakan banyak lagi undang-undang Islam, tetapi sekurang-kurangnya kita duduk dalam negara yang diberi kebebasan untuk kita beribadat. Tiba-tiba tak boleh ibadat, kita kata macam mana? Baik. Darjat yang kedua, sabar yang kedua, sabar alal ma'asi, anil ma'asi. Sabar meninggalkan perkara larangan. Nak tinggal hak larang dengan nak buat yang disuruh. Agak-agak mana berat dua tu? Tinggal yang dilarang ke buat yang suruh? Mana berat? Berat belakang. Dua-dua berat dia kata dah. Nak buat berat. Boleh jadi meninggalkan lebih berat. Sebab nafsu kita, nafsu banyak yang bertepatan dengan dia perkara yang dilarang oleh syarak. Itu masalah. Jadi oleh kerana dia berlawan yang perkara yang Allah larang disukai oleh nafsu, maka payah kita nak tinggal. Allahu Akbar. Saya ni banyak bawa jemaah-jemaah pergi haji. Bawa penyerta banyak tahun dah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala, di antara nikmatnya menjadi pembimbing haji ni, kita boleh pergi haji. Banyak kali orang tak dapat kota, kita dapat kota. Tak boleh marah lah. Ada orang tanya, ustaz ni pergi haji tiap tahun, atau awak lagi kok? Nak jadi pembimbing. Dia kata hak tu tak boleh. Kata kalau tak boleh jangan marah dengan ustaz. Di antara benda yang payah nak tinggal, apa dia? Saya nak kata takut kena marah. Cuba tuan-tuan bagilah. Apa? Slow dah, kuat sikit. Berani gitu. Nampak takut nak sebut pun takut ni. Nak tinggal rokok, Allahu Akbar. Bagi anak orang pergi orang kaki rokok, pergi haji, boleh isytihar di Mina, di Arafah, dia taubat berrokok. Saya kata itu tanda-tanda awal haji mabrur, insya-Allah. Yang kita bimbangnya, orang lain cari haji mabrur, kita hidup bawa haji mabrur. Jadi masalah kita dah. Ini orang lagi haji mabrur, kita cari haji mabrur. Dia isyak di Arafah tu, dalam ihram. Allahu Akbar. Baik. Maknanya para jemaah sekalian, dalam bab ingkar mungkar, suruh orang buat baik, ramai pendakwah berani. Tapi nak larang benda mungkar, tak apa-apa banyak. Tapi Al-Quran ajar kepada kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sabar yang ketiga baru sampai kepada sabar menghadapi ujian. Baru kita faham. Rupanya as-sabiri, innallaha ma'as-sabirin. Ni orang sabar ni, sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas ujian. Boleh jadi bila terima ujian, mungkin kita mampu sabar. Tapi sabar di atas istiqamah, di atas jalan yang diredai oleh Allah, tidak mudah.
bukan senang. Karena itulah kata di para sahabat bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Hanzalah, dia kata apa? Ya Rasulullah, saya ni waktu dekat dengan Nabi rasa kuat semangat. Dengar syurga dengan neraka tu nampak depan mata. Bila balik ke rumah jumpa isteri, jumpa anak, jumpa makanan sedap-sedap, terlupa. Kata seorang pendakwah Ibnul Jauzi rahimahullah, dia kata al-mau'izatu kasyat. Nasihat ni macam rotan. Kita ni waktu kena rotan, waktu nakal-nakal, mak rotan ke ayah ke, cikgu rotan, rasa sakit ke tidak? Masa kena rotan tu insaf ke tidak? Allah tak mau dah, taubat dah. Lepas 3 hari terlupa dah. Demikian juga kita ni diperlukan. Kita sangat memerlukan kepada nasihat, kepada mau'izah setiap masa, setiap waktu. Paling lama, tuan-tuan, saya sebut tuan-tuan di sini, berapa lama paling kita tak dengar nasihat? Paling jarak berapa hari? Ya, 3 hari, seminggu. Sebab kita orang lelaki-lelaki wajib salat Jumaat. Dalam khutbah Jumaat, apa yang rukun khutbah Al-Fadhil Khatib kata apa? Ittaqullah. Itu nasihat. Maknanya setiap minggu kamu kena hadir, please. Kenapa? Sebab nak menggilat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, supaya tidak lupa, seolah-olah macam setiap minggu kena piat, setiap minggu kena rotan. Jadi kita duk ingat setiap minggu, ittaqullah, ittaqullah. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil. Maka Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita Rasul Rabbil Alamin. Tuan-tuan tengok dalam ayat surah Ali Imran. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Surah Al-Imran ayat 164. Yang ada Quran buka. Dalam handphone pun boleh buka. Kita baca ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Taala bagi nikmat, anugerah kepada kita orang mukmin bila iz ba'atsa fihim rasulan minhum, ketika Allah Taala bangkit kepada kita ni rasul dari kalangan kita. Dari kalangan kita di sini para jemaah dua kategori. Kalangan kita, yakni dari kalangan manusia. Tuan-tuan bayangkan kalau rasul kita malaikat, macam mana kita nak ikut dia? Malaikat ni tak ada nafsu, dia tak kahwin, dia tidur pun tak. Susah kita. Kejap-kejap bunyi duduk apa ni, tahajud dah dia tak tidur. Kita kan, kita kata tahajud pukul 5, dia kata pukul 2 pun boleh. Jangan nak lawan nafsu lah. Jadi malaikat dia makan tidak. Sebab tu malaikat ni Allah Taala lantik raqibun atid. Malaikat yang mengawal kita ni malaikat. Sebab malaikat tak makan. Kalau dia makan, ada boleh je rasuah. Kita yang jadi rasuah ni sebab apa? Sebab makan lah. Kalau tak makan, tak jadi. Jadi malaikat Allah lantik dia yang dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin, tidak ada ruang untuk dirasuahkan dia. Jadi kita pun manusia yang mempunyai keimanan, boleh mengawal nafsu lebih tinggi daripada malaikat. Sebab kita melalui jalan godaan dia tak ada. Kemudian Allah sebut yatlu alaihim ayati. Anaknya Allah, Nabi kita kerja dia membaca kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada dosa. Wa yuallimuhumul kitab, ajar pula ayat Alkitab. Wal hikmah, ajar hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun kamu asalnya dulu sesat. Jadi dunia ini berubah semenjak bila? Tuan-tuan kena tanda, dunia ni berubah semenjak bila? Jawabnya semenjak turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di Mekah waktu dia kecil. Allah jaga dia dengan akhlak yang mulia. Tapi dia belum jadi lagi, belum jadi rasul.
belum dilantik. Bila kepelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mata pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, pada malam yang diberkati. Ingat kan 3 sifat. Fi lailatin mubarakatin dalam surah Ad-Dukhan. Ini malam mubarakat itu malam Lailatul Qadar. Malam pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan dengan Nabi adalah satu hubungan yang cukup besar. Sebab di bulan Ramadan lah Allah Ta'ala lantik Nabi SAW, dan pada bulan Ramadan itulah permulaan turunnya Al-Quran. Para jemaah sekalian, bila turunnya Al-Quran, dia panggil Risalatul Rabb. Risalah Allah kepada kita manusia. Tapi oleh kerana Quran ini berat, inna sanulqi alaika qawlan thaqila ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kan? Allah kata bangun orang muslim, berdiri malam, sebab inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan letak ke atas kamu Quran ini berat. Berat ke tidak Quran? Tuan-tuan bayangkan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, kita nak tahu Quran ni berat ke ringan, Tuhan kata kalau lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Cuba tengok ayat apa tu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turun Quran ni ke atas bukit, bukit pecah. Tapi bukit tak mahu terima Quran. Maka Quran itu diturunkan kepada manusia. Kita kata kuatnya hati manusia boleh menerima Al-Quran. Kemudian Al-Quran ni 30 juzuk. 30 juzuk berapa ayat? Tak boleh ingat berapa bilangan ayat? Alhamdulillah, nampak update dah tu maklumat tu. Biasa kalau kita tanya dulu-dulu berapa? 666. Tak ada isu 666. Tak cuba cari 666. Jadi cari nombor kereta boleh. Ada seorang pak cik tu, nombor kereta dia semua 6. Kata apa ni? Dia ingat Quran. Kata Quran ada tak rumah? Dia kata ada. Coba ambil kalkulator, hitung je daripada ayat Fatihah 7, Baqarah, cuba kira berapa keluar. Kalau keluar 66, saya nak pergi beli kereta esok. Dia pun dia kata lain macam dia ustaz cabar kita. Kata bukan lain macam. Kita ni lebih kepada mendengar tapi tidak mengkaji. Sebab tu Al-Quran bila turun, Allah kata ayat apa tadi? Lau anzalna hadzal Quran, kalau turun Quran ini ke atas bukit, la ra'aitahu khashi'an. Kamu akan tengok Quran bukit itu khusyuk, mutasaddian pecah, min khasyatillah. Jadi kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi oleh kerana bukit tak mau, kita yang beriman ni tahu suratul Hasyri, tanda tuan-tuan. Suratul Hasyri ayat 21, Allah kata apa? Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah bandingan analogi Tuhan buat pada manusia. Kita nak tengok Quran itu berat, tetapi yang lebih berat daripada itu iaitulah apabila manusia menerima, bagaimana kita nak beramal dengan Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Satu masa ini untuk kita nampak apa yang diberatnya tu. Kalau kita berat dari sudut fizikalnya dan berat dari sudut maknawi dia. Al-Quran itu berat. Pernah satu hari Nabi SAW, Allah nak dedahkan rahsia, mudah ya. Nabi duduk, sahabat ni dia rapat dengan Nabi. Sahabat bila dia belajar dengan Rasulullah SAW, dia belaga lutut dengan lutut. Sebagaimana Jibril mari jumpa Nabi, belaga. Kita ni alhamdulillah setakat ni, di mana ada tiang, di situ ada orang. Di mana ada tiang, di situ ada orang. Maknanya kalau saya nak belaga lutut, tak belaga dah. Tiang pun dia cari yang paling jauh sekali. Kita mengatakan itu jarak kita. Tak apalah, dah jadi budaya kita. Tapi kalau budaya Arab jangan. Ni tuan-tuan yang pergi belajar pergi masjid Nabi, coba melawat tengok lepas solat maghrib, bagaimana majlis ilmu dia. Oi, penuh. Ustaz guru atas meja, atas kerusi ni, anak murid penuh meja. Itu pengalaman kita belajar dulu. Baik. Nabi duduk, Allah Ta'ala nak dedahkan rahsia. Kebetulan paha sahabat itu bertindih dengan Nabi.
Waktu tu turun wahyu, sahabat ni kata, aku terasa macam nak dicabut nyawa. Beratnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau turun Nabi di atas unta duduk. Musim sejuk berpeluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beratnya Allah Ta'ala bagi kepada Quran, tapi lebih berat lagi apabila kita nak memahami Al-Quran itu. Kerana itulah Allah Ta'ala kata hudan linnas, Quran yang aku turun supaya manusia semuanya boleh petunjuk. Hudan lil muttaqi, menjadi petunjuk pada orang bertakwa. Orang bertakwa, insya-Allah tuan-tuan boleh faham. Orang bertakwa boleh menerima petunjuk. Tapi manusia yang tidak bertakwa, yang kafir, boleh tak boleh dia terima petunjuk Al-Quran? Boleh ke tidak? Tak mungkin. Yang tak mungkin, yang engkar, mahjura, yang lari daripada Quran, itu tak mungkin dia terima. Sebab itu kata pendakwah, orang barat, orang kafir mengkaji Al-Quran sebelum mengaji Quran. Dia kaji dulu. Seorang nama pengkaji ni, nama dia Gary Miller. Tuan-tuan tengok dalam internet apa ni, tengok gambar dia. Dia ni diupah oleh kerajaan dia Kanada, diberi grant untuk mengorek Al-Quran, mencari di manakah kelemahan Quran. Dari sudut bahasa, dari sudut fakta, dari sudut maklumat yang bercanggah, untuk diberi peluru kepada pendayah-pendayah penentang Islam untuk serang balik Al-Quran. Dia ambil Quran, 1 hari baca, 2 hari baca, 3 hari baca, tak jumpa maklumat, tak jumpa peluru. Dia makin syok, makin suka dengan Quran. Lepas pada setahun, bertukar Gary Miller kepada Abdul Ahad. Tengok, orang yang bukan Islam, bila dia mengkaji Quran, dia akan masuk Islam. Kita masalah kitanya mengaji Quran daripada budak sampai ke hari ni, duk mengaji, kita tidak mengkaji Al-Quran. Woi, dia kata, ustaz bahaya kaji Quran. Ada orang cakap boleh membawa ajaran sesat. Sama mana pula Quran hudan linnas boleh sesat? Yang membawa Quran jadi sesat tu siapa dia, tuan-tuan? Orang yang salah guna tafsir Quran. Dengar ada orang salah guna tafsir? Kau tak dengar lagi? Macam-macam sekarang dia panggil tafsir batini. Dia tafsir dengan batini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu kena sembah, kena semaya sehingga mari yakin. Sekarang kita sudah naik darjat yakin, tak payah semaya. Itu baru hak sesat. Saya jumpa satu orang, saya tak sebutlah nama negeri asal dia, malu kita juga kalau sebut. Tapi dia berhijrah ke negeri lain. Dia telefon, dia kata, ustaz saya ni sejak berpindah ke negeri ini, setahun dah tak salat. Saya kata, kenapa tak salat? Sebab tok guru dia kata, dia baca hadis palsu, man arafa rabbahu nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan. Sekarang ni saya tak kenal diri, saya tak boleh salat. Kata dia, apa pula awak ni macam-macam. Dia kata dia jumpa guru mursyid. Mursyid tak semaya, ni rupanya mursyid baru tak semaya. Jadi kita tanya-tanya dia, nasihat, insya-Allah dia berubah. Baik para jemaah sekalian, maknanya Al-Quran itu perlu dikaji, perlu diteliti. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berubahnya masyarakat Arab dengan sebab apa? Dengan sebab Al-Quran. Kita kadang-kadang berfikir, tuan-tuan belajar tentang mukjizat para anbiya. Setiap Nabi ada mukjizat. Betul? Nabi Musa, apa dia mukjizat dia? Tongkat. Lagi? Tangan dia kan bersinar jadi. Macam budak-budak main hot magic, serang naik. Tongkat Musa. Apa hari ni orang cari tongkat Musa. Nabi Soleh, mukjizat dia apa dia? Unta. Apa lagi mukjizat? Yang betul setiap Nabi ada mukjizat. Kata dalam hadis, Allah Ta'ala beri mukjizat kepada setiap Nabi, amanat bihil bashar, yang menyebabkan manusia akan beriman melalui mukjizat. Orang nak beriman. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mukjizat yang Allah anugerahkan kepada dia, banyak mukjizat. Di antara mukjizat dia, makanan sedikit jadi banyak. Apa lagi kita kata? Mukjizat. Hayawan
boleh bercakap dengan dia. Tapi pokok tamar, batang tamar yang kering menangis. Ingatkan cerita tu? Saya pun tak nak cerita, panjang pula jadi. Tapi mukjizat yang paling besar sekali, dia panggil al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang paling utama sekali Allah Ta'ala beri kepada Nabi, iaitulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, oleh kerana di zaman Nabi SAW tu, zaman puak-puak Arab ni banyak sastrawan negara. Dia panggil fusaha, bulagha, orang-orang fasih, orang-orang yang bijak bahasa itu, bahasa dia tinggi. Sastrawan kita panggil dia. Sehingga mesti tahu dia ada pertandingan di pasar, Suk Mukas, Suk Mejenah dan beberapa pasar lagi. Dia buat pertandingan, siapa yang menang, dia punya syair akan digantung di Kaabah. Nah, zaman itu tak adalah anugerah-anugerah ni. Nah, macam kita kan anugerah masuk TV. Zaman dia tu TV dia ni gantung di Kaabah. Orang mari haji boleh tengok, oh hebat. Maka Allah Ta'ala hantar mari Al-Quranul Karim. Jadi kebingungan puak Arab ni. Mula-mula dia kata apa? Hai, Muhammad ni penyair. Dia bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi, tuan-tuan kena ingat, bila orang pembesar kafir mari jumpa dia, dia tak cakap banyak, dia baca Quran. Ada seorang pembesar Arab nama dia Aktham bin Saifi. Dia dengar Nabi kita mari, dia nak pergi jumpa. Pengikut dia kata, la tazhab, jangan pergi, orang kenal. Habis hantar wakil. Dia hantar 2 orang wakil dia, suruh pergi jumpa Nabi, tanya apa dakwah kamu. Bila wakil dia datang sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa dakwah, dia tanyalah keturunan Nabi. Kamu dia tanya, apa ajaranmu? Tuan-tuan bayangkan, Allah Nabi kita sallallahu baca ajaran dia, ayat yang dibaca oleh khatib. Ketika khatib baca ayat ni, semua yang khusyuk sedar. Ayat apa? Akhir khutbah salah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la. Bila Nabi baca ayat ni, wakil dia balik baca ayat ni kepada ketua dia. Dia kata dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Sebab yad'u ila makarimil akhlak. Dakwah ni ajak orang kepada akhlak yang mulia, dia orang terima. Maka dia kata kita kena jadi pengikut yang cepat, jangan jadi orang yang kemudian. Artinya kena cepat masuk Islam. Tengok orang kafir, ketua-ketua kafir bila mari dengan Nabi sallallahu baca Quran, dia akan pegun, dia akan jadi ajaib. Oh, dia kata pelik Al-Quran. Tahu saya kata manusia, tuan-tuan, jin. Ingat tak waktu Nabi SAW pergi ke Taif, dilontar batu dia oleh penduduk Taif? Ingat cerita kan? Kalau tak ingat, kena semula. Nabi balik daripada Taif, dia berhenti satu tempat nama Nakhlah. Nabi baca Quran, jin datang. Nabi tak tahu ada jin malam tu. Kemudian Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi, apa buat jin yastami'ul Quran, mari dengan Nabi baca Quran. Jin bila dengar baca Quran, dia terus beriman dan dia balik terus berdakwah kepada kaum dia. Maknanya kesan Al-Quran itu kepada manusia dan juga kepada jin dan juga kepada makhluk lain begitu besar. Saya tak nak sebut tentang orang duduk cerita tentang molekul ke apa benda. Hak jenis baca Quran di air itu jadi macam-macam kita kata waktu biar kita suruh ahli sains cakap. Tetapi mana kesan manusia ni, perubahan yang berlaku bermula daripada mana? Dari Mekah Al-Mukarramah. Ketika Nabi SAW mula baca Quran kepada sahabat, Al-Quran ni Allah Ta'ala turun secara berperingkat-peringkat. Kenapa Quran turun berperingkat-peringkat? Tengok dalam ayat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'hu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Allah kata Quran yang aku turun secara peringkat-peringkat. Untuk apa? Sebab puak-puak jahiliyah, puak-puak Arab Quraisy, dia panggil puak-puak al-ummi. Orang-orang yang ummi, orang tak membaca dan tak menulis. Sebab apa orang Arab ni dinamakan ummi? Siapa dia boleh jawab hari ni, boleh hadiah sungguh. Kenapa orang Arab nama dia ummi?
Kita mula sini dulu. Bukan tanya nak mencabar, tidak tanya nak berilmu. Ada ni? Muslimat, nampak muslimat semangat. Tak si hadiah juga. Wah, tak ada kan? Sebab orang Arab ni minta maaf dah. Ni, pokok muslimat tu dia dengar. Orang Arab ni dia kata, orang Arab ni yang perempuan dia tak keluar rumah, dia tak pergi ngaji. Laki-laki yang pergi belajar. Maka dia disebabkan al-ummi kepada mana puak-puak ikut mak ni, tak ngaji. Mak zaman kita ni jangan main cerdik pada orang laki-laki. Itu salah satu daripada kisah yang mengatakan al-ummi. Jadi oleh kerana puak dia puak al-ummi, dia la yaqra wa la yaktub, dia tak menulis, dia tak membaca. Sesuai Al-Quran itu diturunkan munajjaman li taqra'ahu 'ala nas, membaca kepada sahabat-sahabat secara berperingkat-peringkat. Itu satu. Mana dia tak tulis. Bahkan ada beberapa orang katabatul wahyi, penulis wahyu, dia tulislah Quran ini, dia tulis atas belulang, dia tulis atas tulang, dia tulis atas alat tulis yang ada zaman dia, kemudian dikumpulkan. Satu lagi, Al-Quran itu turun mengikut al-waqa'i' wal hawadis, mengikut keperluan. Yas'alunaka, orang bagi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum, turun ayat Quran. Ataupun berlaku peristiwa contohnya orang tuduh Aisyah dalam hadisul ifki, turun ayat Quran. Mana Quran itu turun mengikut masa, mengikut keperluan, dalam masa 22 tahun lebih. Tuan-tuan bayangkan, kita ni arahan tahun lepas dengan tahun ni bercanggah dah. Kadang-kadang orang bawa surat kita hak tanda tangan. Bila aku tulis ni tanda tangan awak ni. Orang tiru itu. Wal hadiah dah tanda tangan. Allah Ta'ala bagi cabaran kepada kita para jemaah sekalian. Tuhan kata, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Quran ini bukan mari daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan yang banyak. Sebab tempoh 22 tahun lebih, 23 tahun cara pukalnya, tidak ada yang bercanggah. Jadi ini hikmat kenapa Quran itu diturun peringkat-peringkat. Kemudian pula para sahabat, hammuhum, mereka ini penting dalam Quran ini terima untuk beramal. Dia bukan terima untuk dikoleksi. Kita ni marilah orang jual Quran jenis mana, beli belakang. Saya pergi melawat di Indonesia, masuk toko buku, toko besar, gedung buku, masuk-masuk dia kata, "Bapak, mari sini. Di sini toko kami ada 200 jenis Quran." Allah kata 200 jenis habis. Kita nak baca sekali khatam berpayah dah. Saya tanya dia, "Untuk apa banyak-banyak, Pak?" Dia kata, "Bisa dikoleksi." Kata bisa dikoleksi. Jadi Quran dah akhirnya jadi koleksi. Bila Quran dikoleksi, kita tidak dibacai, apa nak jadi? Tak rasa. Tuan-tuan kena ingat, sebagaimana kata di para ahli fikir, dia kata Al-Quranu katamri. Quran ini macam buah kurma. Pergi dah Mekah. Mira. Beli kurma ajwah hak paling mahal berapa beli? 120. Ini berapa kata beli? Sama juga 120. Dia mau ke tak mau? Kita beli Quran tak dalam beg. Buka beg tu bau tamah. Beli buah kurma hak mahal sekali tak dalam beg. Buka bau ke tak bau? Tak bau, senyap gitu. Tapi kalau beli minyak wangi, tak, belum buka beg bau dah. Itu dikatakan oleh para ahli fikir. Dia kata Al-Quran katamri. Quran itu macam buah kurma. Buah kurma ni beli mahal setara mana pun, kita tak akan rasa manis dia. Kecuali bismillah dikunyah, manis. Sama dengan Al-Quran. Beli Al-Quran mahal-mahal. Saya tak tahu di Malaysia ni berapa paling mahal Quran. Tapi kalau di Mujamak Malik Pahak di Madinah tu, seingat saya 1,200 dah. 1,200 lebih Quran. Beli Quran 1,200. Buat letak atas apa ni mah kahwin, mahar, Pak. Tak baca, ada faedah ke tidak? Ada faedah. Baru ni tular Quran yang seorang makcik daripada India tu. Kok dia tulis dengan manik berapa benda? Dan dia tulis dengan tangan dia. Berapa puluh tahun dia. Tak apalah, itu usaha. Kita nak bagi tahunya, selagi tidak dibaca, selagi tidak atadabur, dipahami, tidak ada faedah. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum, dia terima Quran sedikit tapi dia baca.
Ada sahabat mengatakan, seorang sahabat ni dia kata 10 tahun aku belajar surah Baqarah, 10 tahun. Mari orang yang tak reti sejarah, dia kata benar orang sahabat. Benar orang jenis tak reti. 10 tahun dah. Budak ngaji Iqra pun 3 bulan boleh baca surah Baqarah. Dia kata bukan dia mengaji baca tu. 10 tahun tu dia tadabbur, dia ta'ammul, dia beramal dengan apa yang terkandung, maka itu yang dikatakan beramal dengan Al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian, kita mengatakan Quran bermulanya perubahan dunia dengan turunnya Al-Quran. Mana tak bila? Kita break dulu, mengikut arahan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian muslimin semat, kita sambung balik. Nah, kita tak boleh break tengah jalan. Nah, kita kena bagi sudah. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang kita bincangkan daripada ayat surah Al-Imran tadi, Allah kata yatlu alaihim ayatihi. Nabi kita baca kepada masyarakat yang ada depan dia ayat-ayat Al-Quran. Yatlu alaihim. Nabi kita baca. Mana Nabi kita bentangkan Quran. Siapa dia mari, Nabi kita ajar. Jadi kita hari ni ilmu tentang bagaimana perubahan kita tu mesti bermula daripada Quran. Bermula daripada Quran. Kemudian wa yu'allim. Ajar, bagi baca Quran. Biar boleh baca. Biar dia dengar. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Ajar isi kandungan. Maknanya kita kata di sini para ulama mengatakan peringkat
marahil, peringkat baca Quran tu ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, qiraah lafziyah. Kita kena belajar bacaan. Bacaan Quran, tilawah Quran, tajwid Quran kita belajar. Cuma para jemaah sekalian, kita belajar baca Quran ni daripada bila lagi? Daripada kita budak lagi. Nah, mak kita tengok anak dia pandai dah bercakap, dia mula ajar. Sekurang-kurang dia ajar Al-Fatihah. Sekarang ni kita sudah berumur, separuh umur dah kata orang. Separuh abad dah umur kita. Duk ngaji tajwid lagi. Betul lah tu. Nah. Tetapi sepatutnya kita sudah berubah. Daripada baca dengan lidah, kita kena naik taraf qiraah. Qiraah dia panggil qiraatul qalbiyah, baca dengan hati. Baca dengan hati inilah kita panggil mengaji tafsir. Belajar memahami makna Al-Quran dipanggil tadabbur Quran, itu dia panggil qiraah lafziyah, kita baca dengan hati kita. Sekarang ni kita naik taraf, kata naik daripada baca dengan lidah saja, hati kita baca ke tidak Quran? Baik, kena naik taraf tu. Sebab tu ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, kebanyakan ayat itu dia sebut tentang adanya Al-Quran itu bila dibaca. Allah Ta'ala sebut dalam surah, contohnya surah Maryam, idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Bila dibaca kepada ayat-ayat Allah, manusia ni akan sujud dan akan menangis. Dalam awal surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman bila disebut Allah gemetar hati. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah bertambah iman. Macam mana iman kita nak bertambah? Iaitulah dengan kita memahami setiap ayat Quran itu mesti kita faham. Kerana itu para sahabat kita belajar 10 ayat ya. Kita memahami makna dia, kita tadabbur. Bahkan kadang-kadang Nabi kita salah satu malam dia baca 1 ayat. In tu'azibuhum fa innahum ibadu. Kalau kamu azab hamba-Mu ni, mereka hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, kalau kamu ampun, engkau Maha Pengampun, engkau Maha Gagah Perkasa. Nabi baca 1 ayat 1 malam. Dia menangis sampai ke subuh. Itu dia panggil qiraah qalbiyah. Mana kita baca dengan hati kita, kita baca dengan perasaan kita, kita baca dengan kepahaman kita, barulah dia memberi kesan dalam jiwa kita. Bila beri kesan, bagaimana kita nak tahu Quran tu kesan ke tak kesan dalam jiwa kita? Kita tengok kepada qiraatul jawarih, kita baca dengan anggota kita. Kita kata Quran, kita buat bisnes contohnya. Quran kata ini riba ni haram. Kita berhenti ke tidak? Break selalu, automatik. Haram ni, haram. Berhenti. Ada orang kata, kalaulah tak boleh ambil riba, tak boleh bagi rasuah, tak boleh berniaga, tak boleh berniaga atas dunia hari ni, kita kata itu dakwaan palsu. Alhamdulillah saya jumpa dengan sahabat-sahabat, orang muda lagi. Seorang pemuda, umur dia muda pada kita. Malu kita. Dia punya bertarah jutawan dah, duit banyak. Dia kata, Alhamdulillah, Ustaz doakan saya. Setakat ni, bila dia nak pergi, ialah perundingan dengan orang bukan Islam, dia jenis kerja import ni, barang-barang luar, mesti ada botol, ada perempuan. Dia kata, I am Muslim, saya Muslim, ini haram bagi aku, ini tak ada bagi aku. Orang putih buang semua benda tu. Masalah ni kita duk tersengih-sengih nak benda tu. Tak? Itu yang orang lain sediakan. Dia kata insya-Allah kita doakan awak istiqamah. Dia kata kalau nak rasuah saya tak akan bagi. Tapi alhamdulillah perniagaan saya berjalan. Mana kita ni, kalau kita waman yasduq ma'allah, kalau kita benar hati kita ni dengan Allah, Allah Taala akan bantu kita insya-Allah. Tapi kalau kita juga duk mai terumbang ambing, jadi ke mana kena? Maka dia panggil bacaan Al-Quran itu dibaca dengan 3 dimensi. Bacaan yang ketiga, bacaan dengan anggota, iaitulah kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, kita boleh semaklah diri kita sendiri. Kita boleh beramal ke tak boleh?
Kita boleh baca Quran dengan baik ke tidak? Kita boleh tengok. Mana kita yang siasat diri kita, maka di ayat ini Allah Taala sebut yatlu alaihim. Yang pertama baca. Mana bila tengok Nabi kita bentang Quran kepada masyarakat jahiliah. Mereka tak tahu apa pokok dia. Tapi bila kita baca, bila dia baca dia pelik. Ada yang mari lawan, aja'alal alihata ilahan wahidah. Apa pelik Muhammad ni? Tuhan banyak-banyak ni jadi satu. Banyak Tuhan dia, macam-macam jenis Tuhan dia ada. Ada hak duduk, ada gini, sampai dicerita dalam buku sejarah ni, kata puak Arab ni bila musim buah kurma, buah tamak masak, dia buat patung dia dengan tamak tok situ. Bila kan tamak ni dia bermusim, musim panas dia masak. Bila mari musim sejuk tak ada buah. Mula-mula telinga Tuhan cabut. Akhir-akhir esok hidung tak ada. Akhir kali habis dia punya. Kerana Tuhan pun dia makan, bukan zakat dia. Itu dia panggil mana banyak. Orang tanya dia berapa Tuhan ada? Dia kata macam banyak Tuhan dia. Macam-macam cerita. Tapi bila Nabi kata Tuhan satu, dia terkejut. Dia kata aja'alal alihata ilaha wahidah. Tuhan banyak macam satu. Inna hadzal syai'un ujab. Muhammad ni bawa benda pelik lah. Nabi tak hirau, bagi tahu kepada dia. Tapi yang betul-betul berfikir, dia tak banyak hari dia akan pergi. Cerita di alam nyata sekarang. Mungkin tuan-tuan nak dengar. Alhamdulillah sebelum Covid dulu, saya dibawa oleh beberapa orang sahabat pergi ke Jepun, ke Osaka. Kita beli satu bangunan dengan jasa usaha tuan-tuan dan puan-puan daripada Malaysia. Dia beli 3 juta bangunan tu, alhamdulillah. Dia buat surau dia ni bentuk culture Jepun. Tak ada macam orang Arab, tak ada. Biar Jepun masuk, dia tengok, dia berminat. Dia kata macam suasana Jepun. Nanti kalau Jepun buka ni, kita pergi melawat di Osaka. Tengok di tersebut Japan Dakwah Center, JDC. Sahabat saya dia kata dia kata kalau orang Jepun mari, mula-mula sekali saya akan baca Quran kepada dia. Baca apa? Baca ayatul kursi. Suruh dia dengar. Kita nak baca ayat lain, kita pun tak apa ingat. Jadi baca ayat kursi. Dia dengar sekali. Buka handphone. Ulang balik, nak dengar. Bila kita baca Quran, dia dengar teliti. Dia tunjuk, bulu roma dia naik. Kata sahabat saya Zul, dia kata insya-Allah, kalau yang bacaan dia dengar Quran dia terkesan, naik bulu roma dia ni, seriau dia ni, insya-Allah dalam masa 6 bulan ke berapa bulan dia akan U-turn balik. Sama ada kalau dia tak ijtihad Islam pun, dia mari belajar. Orang jahiliyah dulu sama juga. Jahiliyah dulu dia faham. Dia Arab, dia Quraisy. Yang ni Jepun, jahiliyah Jepun ni, dia tak faham apa, tapi dia dengar tu tak asar. Kita ni bila selalu banyak dengar Quran, jadi marah pula orang baca Quran dah. Allah baca Quran semua dia ni nak. Tahap baca Quran SPK luar-luar tu saya tak campur tu. Itu masalah kemasyarakatan. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, jadi kita nak yatlu alaihim ayatihi wa yu'allim. Bukan sekadar baca saja. Peringkat yang kedua, kena taklim Al-Quran. Kita kena baca Quran, kita kena ajar Quran kepada masyarakat. Biar masyarakat kita memahami Al-Quran, insya-Allah itulah sumber yang paling besar. Allah kata hudan linas, petunjuk pada manusia. Manusia yang mencari hidayah dengan Quran, dia akan masuk Islam. Hudan lil muttaqin, orang yang mendapat manfaat daripada Quran itu siapa dia? Kita orang beriman, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan kita ini daripada ahli Quran. Kemudian nak jadi ahli Quran tu macam mana cara? Kena belajar, kena faham, dan insya-Allah kita beramal dengan apa yang telah sampai kepada kita. Para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan nasihat para mufassirin kepada kita semua bahawa Al-Quran itu timbul soalan dan kepala, kaifa nata'amul ma'al Quran. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran? Itulah cara dia. Nabi Allah Taala beri Quran 23 tahun berperingkat-peringkat. Sehingga orang kafir mari cabar. Dia kata, Muhammad, kenapa Quran ni tak turun macam Taurat? Taurat turun sekaligus. Kenapa Quran tak turun sekaligus? Kalau turun sekaligus, siapa nak baca banyak? Panjang. Bila turun sikit, dia hafal. Dia faham. Dia tadabbur dan dia beramal. Turun lagi ayat lain. Jadi wafatnya Nabi SAW, sempurnanya turun Quran, al-yawma akmaltu lakum, pada ketika itu para sahabat telah menguasai Al-Quran,
telah ingat Quran dan telah pun beramal dengan Quran, itulah kehidupan kita. InsyaAllah saya harap tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, kita ambil langkah pertama. Quran telah merubah perjalanan dunia, kita juga kena letak dalam jiwa kita, insya-Allah kita berubah dengan Al-Quran. Bermula dengan Al-Quran. Maknanya, saya ni tua dah ustaz, tak boleh baca Quran. Jangan tak. Berapa ramai orang yang sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam sudah tua dia. Nabi sendiri terima Al-Quran umur apa tahun? Nabi terima Al-Quran umur dia berapa? 40. Kita baru 35, rasa tua dah. Berapa umur? 35 tahun. Tua dah. Nabi terima Quran umur 40. Sahabat-sahabat lain ada yang 60 tahun baru terima Quran. Jadi kita jangan rasa saya baru 50 tahun dah ustaz nak baca Quran. Alhamdulillah hari ni macam-macam cara ada baca Quran. Ada yang di surau ni kita buka kelas Quran, mari mengajar, malu mari mengajar, belajar, ada ajak imam di rumah. Nak je. Orang Kelantan kata, say ke tak say? Tu dia sedar. Kalau say ke tak say? Tak say, tak boleh. Mana kalau nak tu, pelbagai cara yang kita boleh buat. Jadi para jemaah sekalian, nasihat kita, Mau'izatul Mufassirin, dia beri kepada kita, Quran tu hidayah kepada semua, hidayah kepada orang mukmin, dan kita mengatakan insya-Allah kita akan ambil manfaat Al-Quran itu dengan cara kita memulai perjalanan hidup kita bertemu dengan Allah, bermula dengan Al-Quran, insya-Allah. Kata insya-Allah belakang. Mudah-mudahan Allah SWT akan anugerahkan kepada kita yang terbaik dalam hidup kita ni, iaitulah anugerah Al-Quran. Itulah anugerah yang paling besar. Kalau setakat saya banyak dah ustaz, setiap orang kempen iklan nak wakaf Quran semua saya beri, tak, luar negara pergi, itu wakaf Quran. Yang kita nak nyawak faham Quran, bukannya setakat nak wakaf tu banyak. Baru ni ada orang mari minta wakaf 10,000 naskah Quran. Saya kata insya-Allah kita berani kumpul dalam masa sebulan 10,000 Quran dapat. Tapi kalau saya buat senarai hari ni, dah kita nak khatam Quran bulan depan, berapa orang nak tulis nama? Dia kata ustaz, jangan buat macam tu. Dah ada ke bulan Ramadan orang hantar borang-borang mari, dah borang membaca Quran kirim kepada mak ayah. Kita kata apa dia main borang-borang para jemaah sekalian. Kita kalau Quran untuk kita baca, bukan upah orang baca. Itu bukan kerja main lah. Baiklah para jemaah sekalian, supaya tidak meringkaskan masa. Itulah perbincangan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perbincangan kita ini. Aqulu qawli hadza wassalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.